malam ini kita sampai pada rukun puasa. Satu rukun puasa ya. Yang pertama niat kita sebut ya. Dalam niat puasa kita akan sentuh beberapa perkara. Yang pertama waktu niat. Yang kedua kita akan sebut bentuk niat. Bentuk niat ada dua. Satu niat yang rasmi, satu niat yang tak rasmi, lintasan dalam hati. Ketiga, kalau lupa sama ada sudah niat. Dan kita juga akan sebut kalau niat 1 bulan. Dan kita akan sebut juga tentang niat perempuan yang dalam haid yang kita katakan tadi. Puasa, waktu niat tak boleh tidak, mesti kena malam. Niat adalah lintasan dalam hati, mesti ada qasad. Saja aku puasa Ramadan esok hari. Kalau Ramadan tak sebut fardu pun tak apa, sebab Ramadan tak ada sunat. Saja aku puasa Ramadan esok hari, cukuplah. Saja aku puasa Ramadan esok hari. Baik, itu puasa, itu lintasan dalam hati. Baik, tentang waktu puasa, sabda Nabi, man lam yabitu siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak memalamkan niat puasanya sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Jadi niat mesti kena malam. Baik, di sini kita nak lihat perbezaan niat puasa dengan niat ibadat yang lain. Segala niat ibadat yang lain, sembahyang baik, wuduk baik, kita mulakan niat sembahyang itu, niat ibadat itu pada pangkal ibadat itu. Pada pangkal ibadat itu, betul tak? Allahu Akbar, satu niat dalam hati. Nama itu rafa'na hati, saya akan ambil sembahyang. Tapi puasa, kenapa kita dibenarkan Allah Ta'ala untuk niat beberapa jam awal? Di sini ada beberapa hikmah. Yang pertama, kerana keringanan daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, sangat masyakkah. Tak ada orang boleh dapat niat pangkal-pangkal. Kalau dimustikan niat puasa pada pangkal ibadat, bermakna orang Johor semua sepanjang Ramadan, sebelum subuh semua kena pergi Mersing. Bab Pantai Timur. Semua kena diri, tengok ramai-ramai, kena tengok, nampak aja benang hitam, benang putih saja, terbit aja semua. Niat, semua orang kena niat. Senang tak? Kan susah. Susah dan tak boleh. Nanti yang ada tak nampak mana. Dah terlepas, dah batal. Pasal apa? Dah berapa second berlalu dia tak niat. Begitu. Maka untuk kemudahan, Allah Ta'ala kasih kemudahan, dibenarkan kita niat pada malam hari. Walaupun puasanya besok. Dan niat puasa lah satu-satunya ibadat yang pasang timernya. Timer. Aircon kan ada timer kan? Kita pasang timer. Pukul 2 hidup sendiri. Ada hantu ke? Bukan hantu. Itu timer. Itu timer. Dulu kita masih kecil ya. Kita budak Singapura. Kita suka kacau-kacau sepupu-sepupu kita datang dari kampung kan, dia tak faham kan. Kita tengok benda gitu, kita bilang, ini magic tau. Kita tengok, kita hidup sendiri. Wah, kita peranjat dia. Mainkan. Puasa tu ada timer. Timernya tu perkataan esok hari. Esok hari. Jadi selalu orang bertanya, Ustaz, kalau kita niat sahur, kita sahur subuh pukul 5.45. Saya belum niat pukul 5.30, saya niat, kan lagi 15 minit. Saya niat esok juga ke? Esok. Walau lagi 2 minit sekalipun. Subuh pukul 5.45, awak sekarang 5.43, awak niat, boleh kan? Niat esok ke? Esok. Walau lagi 2 minit. Kerana yang nama siang bagi malam ialah esok. Selagi belum terbit maghrib tadi, nanti jumpa esok ya. Sekarang sekali lagi bang, dah mari kita jumpa. Kata esok. Esok lah. Sebab aku cakap malam. Esok tu bermakna antara malam dengan siang, selang itu namanya esok. Esok ya, itu dalam hukum ya. Itu dalam hukum. Esok. Jadi walau lagi 2 minit sekalipun, lagi seminit sekalipun, masih niatnya esok hari. Masih kiranya malam. Malam, siang bagi malam adalah esok. Esok walau lagi 1-2 minit sekalipun ya. Jadi niat mesti malam. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat boleh niat siang hari. Puasa sunat boleh niat siang hari. Niat Senin Khamis ke apa ke, boleh niat siang hari. Dan pada puasa lafaz ya, sunat lafaz, nama itu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sunat bagi mazhab kita Syafi'i untuk lafazkan. Sebagaimana semua ibadat sunat lafazkan niat. Dan ada dalil-dalilnya. Jangan kita bilang, mana ada Nabi ada nawaitu, mana Nabi ada usali. Ada. Nabi ada lafazkan niat pada puasa. Nabi ada lafazkan niat pada korban. Nabi ada lafazkan niat pada haji. Maka Imam Syafi'i kiaskan untuk semua ibadat ada lafazkan niat. Lafazkan niat. Pada puasa.
Nabi satu hari pulang daripada rumah salah seorang isterinya belum sarapan tau. Lapar, tak ada apa makanan, kesian. Balik pergi rumah isteri yang lain punya giliran pula. Sampai rumah lagi satu pun tanya ada apa-apa makan? Tak ada ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kalau begitu aku puasa. Tu Rasulullah cakap kalau begitu aku puasa. Nabi cakap dengan siapa? Nabi cakap dengan siapa? Bukan cakap dengan isterinya, cakap dengan Allah Ta'ala. Kalau cakap dengan isterinya tu kira riak. Cakap dengan Allah Ta'ala kalau begitu aku puasa, itu Nabi melafazkan niat. Ulama fiqah bilang. Ulama fiqah bilang itu diambil lafazkan niat. Jadi kalau begitu aku puasa itu melafazkan niat. Nabi melafazkan niat. Maka puasa sunat boleh niat siang hari. Baik. Puasa kita bilang dengan kita mengatakan nawaitu shauma ghadin itu adalah niat yang resmi. Niat yang lengkap keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf ya. Jadi yang tuan-tuan guru kita ajar nawaitu shauma ghadin tu saja aku puasa esok hari tu lengkap. Lengkap keluar daripada khilaf. Saja aku puasa pada esok hari. Saja aku puasa. Bukan saja aku sembahyang, bukan saja aku zakat. Pada esok hari, timernya. Kerana menunaikan fardu Ramadan. Fardu bukan sunat. Fardu bukan fardu nazar, tapi fardu Ramadan. Fardu Ramadan. Pada tahun ini, bukan tahun lepas punya. Tahun lepas dia ada ponting satu hari. Ini hari 10 Ramadan teringat. Tahun lepas aku ada ponting, aku nak qada tahun lepas punya. Tak boleh. Tak sah. Tak boleh. Tahun ini punya apa tunai, bukan qada. Ini 10 Ramadan. 3 Ramadan dia ada ponting puasa. 10 Ramadan aku nak qada yang 3 punya. Tak boleh. Kena tunai punya. Jadi kita punya niat tu semua dah keluar daripada khilaf. Cukup lengkap. Cukup lengkap. Namun kita katakan tadi kalau kita ada 3 perkara saja aku puasa esok hari Ramadan, sah kan? Kalaupun dia tak sebut nawaitu shauma ghadin tetapi ada lintasan dalam hati, sah tak? Sah. Contoh lintasan dalam hati itu disebut sebagai apa? Niat tidak formal. Kata Habib Abdullah Jufri disebut itu namanya niat tidak formal, niat tidak rasmi. Iaitu apa? Segala perlakuan kita yang menunjukkan kita bersedia untuk puasa besok dikira sebagai niat lah tu. Contoh sahur. Pak Imam, saya lupa niat lah, saya tak baca nawaitu shauma ghadin. Sah tak puasa? Pak Imam tanya, awak ada sahur? Ada, saya ada sahur. Tu dah kira niat lah. Dia pun tak berani nak tanya lagi. Dia tengok Pak Imam ni garang. Aku tanya takut dia marah. Aku tanya tentang niat. Dia bilang sahur. Niat nawaitu shauma ghadin. Sahur makan nasi dengan sardin. Niat apa? Saja aku puasa esok hari. Sahur makan nasi dengan kari. Apa pasal pula sahur jadi niat? Pak Imam, boleh tolong jelaskan? Sebab yang awak tak semena-mena bangun 4:30 pagi tu kerana apa? Untuk apa? Pasal apa? Untuk makan. Kenapa tak nak makan pukul 6, pukul 7? Pasal puasa. Bermakna awak ada persiapan puasa tak? Dah niat nak puasa dah ada situ. Dan malam tak tu? Malam. Dan maknanya untuk esok. Untuk esok. Dan bulan apa tu? Bulan Ramadan. Kalau kecuali dia yang tiap-tiap malam bangun pukul 4:30. Tiap-tiap malam sampai 4:30 dia bangun, masak lauk, dia makan umpamanya lah. Tak boleh tidak. Dan dia buat sedemikian adanya hanya bulan Ramadan saja. Jadi ada lintasan tak? Okey. Sahur kira niat. Minum air malam hari. Saya tak ada sahur Pak Imam. Apa awak ada buat? Saya ada minum air saja. Sebelum saya tidur, pokoknya malam. Sebelum saya tidur, saya minum air 2 gelas. Biasa saya minum sikit lah. Takut nanti mimpi haus. Jadi, saya bulan puasa saya minum 2 gelas. Atau 3 gelas. Jadi besok takut haus kan, saya minum. Tapi tak ada sahur, tak sahur. Baik, awak punya minum air untuk apa? Puasa esok hari. Maka awak punya minum air tu menjadi niat. Menjadi niat. Ya. Baik. Saya tidak ada sahur. Saya tidak ada minum air. Apa awak ada buat? Minta maaf lah Pak Imam. Tadi malam saya bersama dengan isteri. Kenapa tak buat pagi? Mana boleh sebab nak puasa. Jadi awak punya bersama dengan isteri tu dah kira niat. Kenapa? Persiapan untuk puasa besok tak boleh. Malam ini dia dahulu. Maka bersama dengan isteri tu jadi niat. Yang ada orang pula, saya pula tak jadi bersama dengan isteri. Kenapa? Jam mati, saya takut tahu dengan bersama bangka pekalang kabut. Maka saya tak jadi nak bersama dengan dia. Walhal masih malam rupanya. Dia punya tak jadi tu kerana apa? Puasa kan? Kerana demi puasa dia tak jadi. Dia punya jadi dia menunjukkan dia nak puasa. Dia punya tak jadi menunjukkan dia nak puasa.
Semua tu kira niat. Itu semua kira niat, ya. Jadi itu kiranya lupa niat tak? Tak lupa niat. Ada benda yang kau buat tu. Baik. Di situ ada niat 1 bulan. Bagi mazhab lain pada kita seperti Maliki ataupun Hambali ada mengatakan kalau niat 1 bulan cukup. Kerana puasa 1 bulan kira 1 ibadat. Kita bilang tidak, 1 hari 1 ibadat. Sebab itu kena niat. 1 hari kena ibadat, kena niat. Mereka bilang tidak, macam sembahyang zuhur 4 rakaat. Berapa kali niat? Sekali. Sebab itu puasa 30 hari sekali niat. Kalau kita pula, kalau batal satu rakaat pada zuhur, qada berapa rakaat? Kita ulang berapa rakaat? 4. Sebab 1 niat. Kalau puasa kita batal pada puasa ketiga, qada berapa hari? 1 hari ke 30 hari? 1 hari. Sebab 1 hari 1 ibadat, maka kita kena niat tiap-tiap malam. Kita niat tiap-tiap malam, tak niat tiap-tiap malam tak sah. Bagi mazhab mereka boleh niat 1 bulan, boleh niat 1 bulan. Namun bagi kita orang Syafi'i sunat niat 1 bulan. Bangkal Ramadan niat nawaitu shauma syahri ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Apa fungsi niat 1 bulan ini? Apa fungsi niat 1 bulan ni? Kalau baking, ya, bagi pelapis kan. Jadi saya ada niat 1 bulan, kemudian pada malam ketiga saya lupa niat. Jadi besok saya kira boleh makan minum tak? Tak boleh. Saya kira orang berpuasa tak? Kena qada tak? Tak kira orang berpuasa dan kena qada. Niat 1 bulan tak boleh. Ini sebabnya menghaluskan ibadat, ya. Menghalusi ibadat. Setengah kitab mengatakan memang boleh, ya. Tak boleh. Kerana apa? Nombor 1, lupa niat. Nabi dah bilang tak sah puasa kecuali niat pada malam hari. Habis kenapa tak boleh ganti? Sebab mengqadanya. Kenapa tak boleh taklid mazhab lain? Sebab belum sampai tahap masyaqqah. Awak terlupa niat berapa kali? Dalam Ramadan berapa kali terlupa niat? Paling banyak orang boleh lupa niat berapa malam? Agak-agaknya 30 malam nah. Tiap-tiap malam dia lupa niat umpamanya. Tapi dia ada berapa bulan untuk qada? 11 bulan untuk qada. Berat tak? Tak berat. Tak berat. Mana orang lupa niat tiap-tiap malam? Paling banyak 1-2 malam. Dan dia ada 1 tahun untuk qada. Berat tak? Qada lah. Sebab tu mazhab kita bilang belum boleh. Belum boleh tampal. Habis kenapa niat 1 bulan? Di situ kita balik pada awal tadi. Siapa yang bulan puasa dia tidak puasa kerana cuai ataupun main-main, maka kalau dia qada seumur hidup tak dapat balik pahalanya kan? Orang kalau dalam bulan puasa dia lupa niat tu namanya dia main-main, namanya dia cuai. Tanggungjawab awak sebagai orang muslim bulan puasa kena puasa, dan bukan puasa kena niat. Boleh lupa, boleh sembahyang zuhur lupa sembahyang zuhur, tak boleh. Boleh sembahyang zuhur lupa niat, kan tak boleh. Jadi kalau dia lupa niat itu namanya main-main, kecuali dia ada niat 1 bulan. Kalau dia lupa niat, maka besok dia tak boleh puasa, dia tak kira tak berpuasa, tak boleh makan, tak minum, kena imsak, dia berdosa dan dia kena qada. Dan kalau dia qada seumur hidup tak dapat balik pahalanya. Kenapa cuai? Kalau dia ada backing dengan niat 1 bulan, kalau dia lupa, maka dikira sebagai lupa dengan uzur. Tanpa niat 1 bulan dikira lupa dengan cuai. Dengan niat ada 1 bulan, dengan ada niat 1 bulan kiranya lupa dengan uzur. Apa pasal? Aku dah ikrar nak niat 1 bulan, tetapi aku lupa, maka uzur itu namanya. Awal bulan dia dah ikrar nak puasa 1 bulan. Main-main tak? Cuai tak? Tak cuai. Terlupa. Dengan ada niat 1 bulan, terlupanya tu dikira sebagai lupa dengan uzur. Tanpa niat 1 bulan, terlupanya tu sebagai lupa sebagai cuai. Jadi itu berbezaannya. Maka dengan dia ada niat 1 bulan, lupanya kira lupa dengan uzur. Apabila dia qada kerana dia lupa dengan uzur, insya-Allah dapat balik pahalanya. Jadi fungsi niat 1 bulan untuk itu. Untuk membezakan lupa dengan uzur ataupun lupa dengan cuai. Baik, ya. Kita habiskan lagi sikit. Kita habiskan sikit, tinggal lagi 5 jam insya-Allah kita habislah, ya, 5 jam 6 jam. 5 jam 6 jam tak adalah sebetulnya paling tidak 5 jam lah, paling tidak 4 jam. Yang berikutnya ialah kalau orang lupa niat. Bukan lupa niat dah tadi kita tahu, dia dah tadi kita dah sebut. Dia lupa sama ada dia niat ataupun belum niat. Dah pukul 8 pagi, tadi malam saya niat ke tidak? Itulah, sahur pun tidak, minum air pun tidak, pergi tarawih pun tidak. Tak ingat, macam mana? Kalau tengah sembahyang, tengah baca wadduha wal laili idza sajada, teringat, aku tadi niat ke tidak? Batal tak puasa sembahyangnya? Batal sembahyang, kena ulang. Bagi puasa dah siang hari, teringat aku niat ke tidak?
belum batal puasanya. Kerana tak boleh ulang. Jadi macam mana? Belum batal puasanya kerana tak boleh ulang. Kalau bagi sembahyang, dia tengah sembahyang, tengah baca surah, tengah baca Fatihah, dia lupa. Aku dah niat tu sembahyang tadi takbiratul ihram, aku niat ke tidak? Batal sembahyangnya, kena ulang. Bagi puasa, pukul 8 pagi dia lupa, aku dah niat ke belum? Belum batal puasanya. Kerana apa? Tak boleh ulang. Macam mana nak ulang dah tengah hari? Namun dia perlu mengembalikan ingatan dia sama ada niat atau tidak sebelum maghrib. Dah sampai pukul 10, awak dah ingat belum? Tak ingatlah. Sampai dah pukul 6 petang, awak dah ingat belum? Tak ingatlah. Orang dah mentang saprah. Orang mentang saprah, dia dah termenung, dah berdebur ni. Kali dia nampak tamar, orang taruh tamar, dia teringat, ini benda ni aku beli semalam. Aku beli semalam, lepas tarawih aku singgah kedai bajerai, aku beli tamar untuk buka. Tamar tu jadi niat tak? Jadi niat. Sah puasanya kerana dia dapat mengingat sebelum maghrib. Kalau dia tak dapat ingat, awak dah ingat belum? Tak ingatlah. Orang sampai dah mentang saprah. Orang bang, masuklah waktu maghrib dan buka puasa bagi batu pahat. Umpamanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak ingat, masih belum ingatkan. Lepas bang baru, astagfirullah, aku ingatlah, aku niat semalam nawaitu sauma ghadin, pakai tajwid lagi. Umpamanya ya, umpamanya. Tak sah puasanya. Why? Sepanjang hari dari subuh sampai maghrib dia puasa tanpa dia sedar, aku ni puasa ke tak puasa, ibadat ke tak ibadat. Disqualified. Tak sah puasanya, tertolak puasanya. Begitu ya. Begitu. Jadi ini perkara berhubung kait dengan niat. Agak-agak tuan-tuan pernah buat gini ke tak buat gini ke, tu lain cerita. Dengan mengetahui ini saja, anda puasa nanti pahalanya lain sikit. Baik itu besok tolong tengok internet kami. Besok kuliah ni akan saya sambung di tempat lain, ya. Tolong ikuti untuk muka-muka surat yang berikutnya. Perkara-perkara batalkan puasa. Kadang-kadang kita dah puasa berpuluh tahun, kita tak tahu. Berdosa. Ya. Baik. Perempuan yang ada haid. Perempuan kalau tetap haidnya, yang ada orang haidnya tetap. Dia datang setiap bulan 7 hari. Dia berhenti pukul 3 pagi. Umpamanya. Yang ada orang perempuan very accurate tau. Pukul 3 pagi aku tak boleh tahan nak tunggu mata. Pukul 10 masih ada darah. Pukul 11 masih ada darah. Pukul 10 dia niat saja aku puasa esok hari kerana tunaikan Ramadan tahun ni kerana Allah Ta'ala. Dia pun tertidur. Besok dia bangun sudah pukul 6 suku. Dah bang subuh kan. Dia tengok betul darah dah stop. Ni darah dalam dekat dia punya alat lapik dia tu. Darah pukul 3 pagi. Sah puasanya. Kerana apa, dia niat pada malam dan besok dia sudah suci. Bersalahan kalau perempuan yang ragu. Dia kadang 7 hari, kadang 8 hari. Kan ini hari 7 hari dia sangka mungkin sudah habis darah. Dia pun niat. Tapi kadang-kadang ada lagi. Ada lagi sudahlah. Dia niat aja. Dia tidur. Tak bangun pagi. Bangun pagi dah pukul 6 suku. Tengok, betul lah. Habis darah pukul 3 ni. Maknanya bulan ini 7 hari. Macam bulan lepas juga. Dia ada niat tadi malam. Sah tak puasanya? Ya? Tak sah puasanya. Kenapa tak sah? Niatnya tak jazm. Tidak pustus. Ketika yang pertama tadi niat, saja aku puasa esok hari. Aku yakin aku suci. Aku yakin aku boleh puasa. Yang kedua, saja aku puasa esok hari. Boleh puasa ke tak boleh puasa? Niatnya masih ada ragu. Maka tidak jazm pada niat. Tidak sah. Untuk yang kedua ini, dia kena bangun pukul sebelum subuh. Pasti niat baru sah. Begitu ya perbezaannya. Baik, insya-Allah akan kita sambung besok pada tentang perkara-perkara batalkan puasa. Saya mau tanya, tolong jawab. Nak tengok perlu ke tidak tuan-tuan ikuti kuliah ini. Tolong jawab. Yang dah tahu tak payah jawab. Dah tak tahu macam mana nak jawab. Sebutkan contoh rongga-rongga terbuka. Kasih contoh, example. Ya? Mulut lagi? Hidung lagi? Dubur, telinga ya. Sorry, itu bukan rongga terbuka. Tu nanti kita jumpa. Itu saluran terbuka. Rongga terbuka, rongga maknanya organ. Terbuka bermakna di hollow organ. Dia boleh isi sesuatu. Stomach, rongga terbuka. Perut, boleh isi makanan. Pundi-pundi kencing, rongga terbuka. Boleh isi kencing, boleh jadi batu dalamnya. Rahim perempuan, boleh isi baby dalamnya.
Tu rongga terbuka. Telinga, hidung, mulut, pintu depan, pintu belakang, lubang puting susu perempuan, itu namanya saluran terbuka. Maka apabila masuk sesuatu menerusi saluran terbuka, melewati batas-batasnya, walaupun tak sampai rongga terbuka, batallah puasanya. Apabila masuk sesuatu menerusi sampai kepada rongga terbuka, tidak menerusi saluran terbuka, tapi menerusi saluran dibuka, batal juga puasanya. Namun tidak batal puasa apabila sampai kepada rongga terbuka, tidak menerusi saluran terbuka, tidak menerusi saluran dibuka, tak batallah puasanya. Faham? Tak faham, itu kena ikuti kuliah dia besok. Begitu ya. Dan kita sebut tadi saluran terbuka ada batas-batasnya. Okeylah, sedikit saja. Telinga ada batasnya. Mana batasnya telinga? Apa benda? Apa benda masuk? Gerendang bukan. Telinga batasnya kelingking. Kita sumbat paling dalam, jadi apa yang masuk lebih halus pada kelingking, batallah puasa kita, cotton bud ke apa ke. Kalau lebih kasar pada kelingking seperti telunjuk, tak batal puasa kita. Maaf ya, kadang kita dah puasa 10 tahun kita tak pernah tahu pun ini batasnya. Hidung mana batasnya? Istinsyak, kita hidup air dah seperit, situ batasnya. Bersihkan luar-luar belum batal puasa lagi. Mulut mana batasnya? Huruf ha yang tak bertitik. Alhamdulillah, ha. Apa turun bawah hukum makan, apa keluar atas hukum muntah. Ha. Pintu belakang, pintu depan ada batasnya. Harap tuan-tuan sekalian besok tengoklah internet ya, bagi sambung. Kalau nak ikut kuliah pun boleh besok. Dari mula kuliah subuh kita dah sambung baca bab ini semua ya.